Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk kelas online kita pada hari ini, saya akan go through chapter 4, chemical bonding. So in chapter 4, there are 5 subtopic. Okay, in this video, we are going to go through 4.1, the Lewis structure. So kita akan tengok apa learning outcome. At the end of this lesson, you should be able to write the Lewis dot symbol and state the octet rule and describe how atoms obtain the octet configuration. Describe the formation of the following bonds, which are ionic, covalent, and dative using Lewis dot symbol. Draw Lewis structure of covalent species with single, double and triple bonds. Dan kita ada learning outcome E, F, G, H. Jadi 7.1 ni, bukan 7. 4.1 ni agak banyaklah learning outcomes. But saya rasa saya akan go through sampai learning outcome C sahaja untuk video pada kali ini. Jadi kita tengok Lewis symbol for an atom. Chemical bond is the force that holds atoms together in molecules and ionic compounds. So, ini saya rasa semua orang aware. Okay, hopefully you still remember. Okay, kita ada beberapa jenis bond di antara molekul. We have ionic, covalent, and metallic bond. Okay, when atoms react to form chemical bonds, only the valence electron are involved. Jadi, untuk 4.1, valence electron is very important. So, you supposedly have to remember the valence electron of the elements yang kita akan guna dalam 4.1. But, kalau kita selalu go through the exercise, hopefully you akan ingatlah valence electron untuk elemen-elemen yang biasa kita guna. Okay, Lewis structure are a convenient way of showing the number of valence electron. Okay, kita akan guna Lewis structure untuk kita demonstrate or shows how many valence electron of the element and how these electrons are involved in the process of bond formation. Okay, Lewis symbol is a symbol of an element with one or more dots or cross. Jadi kita boleh guna titik atau kita boleh guna pangkah. Okay, dot or cross around it. The dots, okay, how many dots or cross that we should put in the element depends on the number of valence electron. That's why valence electron is very important. You have to memorize and you have to know the valence electron for a certain element. So element in the same group supposedly will have a similar valence electronic configuration, means same valence electron. Okay, for example, we have sulfur. So this is the electronic configuration for sulfur atom. So we have 6 valence electron. Jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak draw the Lewis symbol for sulfur. Okay, awak boleh guna dots, awak boleh guna cross. But untuk 4.1 ni, Lewis symbol biasanya memang saya akan guna dots. I will not use the cross. If you want to, you can. But biasanya kita akan guna dot. Okay, contoh saya ada sulfur. So, elemen sulfur, simbolnya adalah S. Okay, awak ada 6 valence electron. Jadi, saya kena letak 6 titik, okay, 6 dots around the sulfur atom. Okay, contoh awak letak, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 dah titik sebab 6 valence electron kan. But, cara ini adalah salah. Okay, so saya akan tunjukkan cara yang betul. Kenapa ni salah? Okay, sulfur 1, 2, 3, 4, 5,
6. So, ini adalah cara yang betul. Okay, bezanya apa? Bezanya adalah kalau awak buat macam ni, awak akan tinggal ruang yang kosong untuk elektron. So, ini sort of macam you have to keliling dia, awak kena bagi satu dots, lepas tu baru pair kan kalau ada elektron lagi nak letak. Okay, jadi kita tengok dekat sini. So, kalau group 1, valence elektron dia 1. Kalau group 2, valence elektron dia 2. Group 3, 3 dan seterusnya lah. Jadi, kita tengok contoh Lewis symbol. So, saya terus bagi dalam nota awak. Yang saya nak go through adalah di sini. So, tolong buat bersama-sama dengan saya. Okay, kalau group 1, valence elektron 1, group 2, 2, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valence elektron. So, kita akan letak dots untuk Lewis symbol for all of the elements. So, this is the example of element yang ada. So, Li untuk group 1, kita ada satu dots yang kita nak letak. Awak boleh start dengan mana-mana. Nak start atas ke, kanan, bawah, kiri. Boleh je mana-mana you nak start. Okay, so let's say saya start daripada atas. So, saya ada 1 elektron untuk Li. Okay, kalau 2, 1, 2. Okay, B. 1, 2, 3. Okay, kalau 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electron. Okay, how about F with 7 valence electron? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electron. Oh, cantik sikit. Okay, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valence electron. So hopefully you guys got the way, what is the correct way to draw the dot for Lewis symbol. Okay, remember you kena roundkan dulu baru pasangkan. Okay. So this is the test yourself 1. So I want you to answer this question, and as usual, please upload the answer in the Google form Google form given to you. Okay, I want to add another 2 element here. So you have A, B. So tambah C. Saya nak awak buat untuk RB. D. Saya nak awak buat untuk BR. Ya, awak boleh cari dia punya proton number ataupun you boleh tengok lah berapa dia punya valence electron. Okay, so saya nak awak buat Lewis symbol for these 4 element. Okay, so this is your first exercise. Okay, test yourself 1. Okay, next, the octet rule. So octet rule states that atom tends to, give, donate pun boleh. Okay, receive, accept pun boleh, or share electrons. Jadi atoms tend untuk memberi, menerima atau kongsi electrons. Kenapa diorang tends to do this? Because they want to obtain or attain stable electronic configuration of a noble gas. Okay, jadi dia nak capai stability. Okay, nak noble gas maksudnya dia nak penuh lah. Elektron itu penuh di dalam shell. Jadi dia tends to give, receive or share. Okay, there are 2 ways or 2 methods. Okay, this is method to achieve octet. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, transfer. Transfer means satu atom memberi, satu atom menerima. Okay, jadi ini akan menghasilkan ionic bond. Manakala kalau share, kongsi, satu atom akan provide satu elektron, satu atom lagi provide satu elektron, dua-dua akan kongsi. So, kalau kongsi akan menghasilkan covalent bond.
Okay, so I think it sounds familiar, right? So awak ada ionic dan covalent. Ionic akan transfer, covalent akan kongsi. Okay. Jadi kita tengok kat sini transfer of electrons. Okay, this is the first method. Okay, will result in ionic bond as I mentioned before. Okay, kalau transfer untuk ionic, kita kena tunjuk macam mana electrons itu ditransferkan. Okay, means daripada siapa kepada siapa. So, Li ada satu valence elektron. Okay, so kita akan letak satu dot. Okay, manakala fluorine ada ni 7 valence elektron. So, kita akan lukis 7 dot. Okay, so dots ni macam saya ajar tadi lah. Okay, awak boleh start dengan mana-mana arah lah. Jadi macam mana kita nak tunjuk pergerakan elektron, siapa yang memberi, Li akan derma, F akan terima. So, elektron bergerak daripada Li, okay, masuk kepada F. So, arrow dia mesti daripada yang menderma kepada yang terima. So, arrow mesti dekat ruang kosong. Okay, ruang kosong. Jadi, ini akan result kepada Li jadi plus. Kenapa Li plus? Kerana dia hilang satu elektron. Okay, F pula jadi minus kerana dia terima satu elektron dan kita dah boleh lukis dot yang penuh kerana dah terima satu ni tadi daripada Li. Okay, so ini saya akan go through dengan lebih details sekejap lagi. Okay, the second method, this is the share. Jadi, F akan bagi satu elektron, satu lagi F akan bagi satu lagi elektron, so dia akan share, dapatlah this is covalent bond. Okay, this is ionic bond. Okay, untuk share tidak boleh lukis arrow. Kalau awak lukis arrow, anak panah, salah. Okay, kerana dia share, bukan transfer. So, kalau transfer, baru kita guna anak panah. Okay, hopefully boleh faham dekat sini, beza dia macam mana. Okay, again, for the covalent bond pun, kita akan go through dengan lebih details nanti. Okay, sekejap lagi. Okay, next. Okay, so for this one, this is the electronic configuration of ions. And this 3 is the stable electronic configuration. But in this video, I will skip this part. Saya akan go through ini di dalam kelas physical, face-to-face nanti. Okay, jadi kita akan skip dulu. Nanti kita masuk kelas, baru kita go through yang ni. Okay, for this one, okay, also saya akan skip dulu. For this one pun, I'm going to skip. This one also. This one also. Okay, skip for this video. Okay, jadi dalam kelas physical saya akan go through untuk explain kepada awak lah about this. So, kita terus go through to the ionic bond. Okay, jadi kita dah tengok ionic bond mesti transfer, satu menderma, satu terima. Okay, what is the definition for ionic bond? So, since saya letak dalam kotak, means you have to remember. You have to know the definition. Okay, this is the definition. Electrostatic force of attraction. Kenapa boleh ada daya tarikan? Kerana bila satu menderma akan jadi positive ion. Satu menerima akan menjadi negative ions. So, positive, negative ada daya tarikan. So, ionic bond adalah daya tarikan tersebut. Electrostatic force of attraction between positive and negative. Okay, so form from electron transfer from, okay, biasanya kalau ionic bond, biasanya melibatkan metal dengan, react dengan non-metal. Jadi, metal akan menderma, non-metal akan menerima. Okay, sampai kedua-duanya akan achieve octet. Okay, number of electron gain or loss is equals to the number of charge. Okay, so kita tengok dekat sini, saya ada metal, biasanya group 1 sampai 13 dan non-metal 15 sampai 17. Okay, so yang metal akan lose electron macam yang saya cakap tadi, so dia akan transfer ataupun donate the electron to non-metal. So, non-metal akan terima. So, bila metal lose electron, akan menghasilkan positive ions. Non-metal gain electron akan menghasilkan negative ions. Jadi ini positif negatif ada, okay, electrostatic attraction. Jadi inilah ionic
bond. Okay, so electrostatic attraction ini adalah ionic bond. Jadi, okay, ini yang penting. This is very famous. Okay, selalu juga keluar dalam exam. Okay, how can we describe the formation of ionic bond by using Lewis structure? So, untuk contoh yang pertama, saya bagi NaCl. Jadi, untuk kita show the formation by using Lewis structure, ada beberapa benda penting yang kena ada. Okay, yang pertama, obviously you have to tulis ataupun lukis Lewis dot symbol for all elements present in the compound. So, saya ada Na dengan Cl, jadi saya akan lukis untuk Na. Okay, Na ada 1 valence elektron, Cl ada 7 valence elektron. Again, valence electron is very important in this chapter. Sampai 4.4 you akan guna valence. Jadi hopefully as we go through the exercise, you will remember the valence electron of a certain element. Okay, ada beberapa elemen yang famous lah yang kita selalu guna. Okay, jadi bila Na ada 1, so saya akan letak 1. Okay, Cl ada 7, so saya letak 7. Ni tak nak guna cross pun tak apa. Saya akan guna dots untuk dua-dua. Ini untuk contoh ni cuma nak tunjuk dekat awak lah. Okay. Jadi sekarang kalau nak menghasilkan ionic bond ataupun ionic compound, lupa nak mention. Okay, ionic nama lain dia adalah electrovalent. Okay, so both memberi maksud yang sama. Hopefully you boleh ingat kedua-dua lah. Ionic, electrovalent adalah benda yang sama. Okay, so kembali kepada ini. Okay, ingat tak tadi saya kata kalau ionic melibatkan transfer. So kalau transfer, kita kena tunjuk guna arrow, anak panah. Jadi, daripada mana kepada mana? So, Na akan derma, Cl akan terima. Jadi, arrow-nya mesti daripada Na. So, ni satu ni jangan pergi merata-rata ikut suka hati tau. Awak mesti pergi dekat mana? Mesti pergi dekat arah yang kosong tu, yang kurang. Elektron yang kita boleh masukkan. Yang ni dah penuh 2. Jadi, anak panah tak boleh pergi mana-mana yang ada 2 ni lah. So, sini pergi sini. Okay, jadi sekarang Na dah hilang kan? Na dah hilang 1. Jadi produknya awak akan dapat Na dalam kurungan plus. Okay, sebab dia dah hilang. Okay, kemudian Cl pula dalam kurungan. Okay, Cl. Sekarang Cl dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu original dia. Tapi dia dah dapat 1 kan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni yang original. Lepas tu tadi dapat 1 daripada Na. So, kalau dia dapat 1, charge dia apa? Negatif kan? Jadi, attraction between positive and negative inilah adalah ionic bond. So, ini adalah ionic bond. Okay, siap. Okay, jadi kita akan pergi example yang seterusnya. Okay, dengan F. Okay, ni saya dah lukiskan Lewis symbol, so awak boleh terus tulis dalam awak punya nota. Okay, K ada 1 valence elektron, F ada 7 valence elektron. Okay, ingat kalau halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine semuanya ada 7. K, Na, K, Li, okay 1. Tak apa, nanti lama-lama awak akan ingatlah valence elektron tu hopefully. Okay. Jadi K ada 1, F ada 7. Okay, tengok ni saya guna dots. Dulu saya guna dots. It doesn't matter. Okay, so mana-mana pun boleh. Awak nak guna cross boleh, but again saya akan guna dots untuk semua. Okay, jadi macam mana kita nak tunjuk tadi? Kita akan lukis arrow. Daripada mana? Daripada K. K akan terima, F terima. Again, jangan melalut-lalut awak punya arrow tu tiba-tiba nak pergi sini pula. Mesti pergi dekat arah yang kosong. So, pergi sini. Lepas tu apa produk dia? K hilangkan. So, K plus F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni yang original. Lepas tu dia terima 1 kan daripada K. So, bila dia dah terima 1 ni, F minus. Okay, jadi ini adalah ionic bond.
Okay, saya nak tunjuk sikit, ada student selalu buat macam ni tau. Bukan selalulah, ini adalah kesalahan yang famous. Okay, plus, lepas tu dia pergi letak tambah dekat sini. Okay, so boleh ke awak rasa letak tambah kat tengah-tengah tu? Adakah itu cara yang betul? Okay, tambah ni tak boleh ada sini ni salah. Tambah kena ada kat sini je. Okay, so markahnya adalah, okay, markah dia biasanya 3 atau 4. Arrow 1 markah. Lepas tu awak lukis K dengan F ataupun elemen dengan betul bersama dots, jumlah dots yang betul. Kalau murah hati sikit, dia bagilah 2 markah. Kalau tak, dapat kedua-duanya betul, dapat 1. Satu lagi markah yang produk. Dengan betul, dapat 1 markah. Okay, jadi ini biasanya dapat 3 atau 4 markah lah. Boleh? Okay, kita pergi yang seterusnya. BeO, yang ni pun saya dah lukiskan ke awak. Okay, again, Be ada 2 valence elektron, O ada 2 valence, bukan 2, salah, 6 valence elektron. Okay, jadi sekarang Be ada 2. So, saya lukis 2. O ada 6. Okay, again, cara yang betul 1, 2, 3, bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1 dulu baru berpasang. Kalau tadi, semuanya melibatkan 1 elektron kan yang di derma. Sekarang Be ada 2 valence elektron, oksigen ada 6. So Be akan derma 2 elektron, oksigen akan terima 2 elektron. Sebab 6 nak jadi 8 kena terima 2. Yang ni akan buang 2. Jadi macam mana awak rasa arrow dia? Okay, so saya tukar kejap lah ink dia supaya awak nampak. Jadi sekarang yang ni dua-dua akan diberi. So arrow dia macam mana? Okay, 1 elektron pergi sini yang kosong. Satu lagi elektron, mana lagi 1 kosong? Sini pula. Okay, jangan melalut pergi yang dah penuh ni. Okay, jadi kalau dia derma 2, arrow pun kena ada 2 juga. Jadi apa produk dia? Sekarang Be. Okay, Be hilang berapa elektron? 2 elektron kan? Jadi apa charge dia? 2 positif. Okay, kemudian oksigen. Sekarang oksigen, originalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini original. Sekarang oksigen dah terima 2 daripada Be. Jadi kat sini 1 terima, kat sini 1 terima. Okay, terima berapa elektron? 2. So 2 minus. Okay, so ini adalah cara yang betul. Arrow markah, Be betul, O betul markah, ini betul markah. Okay, next. Okay, Na2O. Okay, sekarang kita nak tengok tadi, kalau kita go through tadi, semuanya ada 1 je bilangan dia punya elemen. Sekarang Na ada 2. Macam mana nak lukis? Okay, again, Na ada 1 valence elektron. Oksigen ada 6 valence elektron. Okay, jadi saya akan tulis dekat sini. Okay, Na ada 1. Okay, tengok Na ada 2 kan? So, lukis lagi 1 Na. Lukis atas bawah So, Na atas, Na bawah. Okay, ada dua-dua ada 1 valence elektron. Okay, tambah. Okay, oksigen ada 1 je kan oksigen? Oksigen ada berapa valence elektron oksigen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, arrow macam mana? Mesti pergi dekat tempat kosong tengok. Macam itulah arrow dia. Okay, so yang satu ni daripada Na akan diderma kepada O. Na akan derma kepada O. So, O ada terima 2 lah. So, produk. Okay, produk. Sekarang Na ada berapa? Na ada 2. 2 Na kan? So, letak 2 dekat depan dalam kurungan Na. Okay, setiap Na hilang berapa elektron? Hilang 1. So, charge dia adalah positif 1. Okay, O. O since ada 1 biji je O. Jadi, tak perlu letak nombor lah kat depan. Originalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi sekarang dah terima 2. So, kat sini 1. Kat sini 1 kan terima tadi. Okay, terima berapa elektron? 2. So, 2 minus. So, baru siap awak punya Lewis structure untuk describe ionic bond. Okay, hopefully boleh faham Okay. So, this is your test yourself too. So, saya nak awak buat
dan upload jawapan. Ya Allah. Oh, sorry lah ni. Upload jawapan dalam Google Form yang saya bagi nanti. Tolong buat ketiga-tiga ini dan hantar jawapan awak. Okey. So, ionic bond sudah. Sekarang kita pergi covalent bond pula. So, covalent bond. If atoms have similar tendency to attract electrons, they do not react. Okay, they do not react by transferring the electron. But instead, kalau dia tak transfer, dia buat apa? Dia akan share. So, untuk covalent, akan share elektron instead of derma dan terima. Okay, jadi covalent akan share. Bond, okay, this is the definition for covalent bond. Samalah saya letak dalam peta juga. So, covalent bond adalah bond yang terhasil, bond formed by a pair of electrons shared between two atoms. Okay, biasanya kalau untuk covalent bond between non-metal lah, non-metal dengan non-metal. Contoh, chlorine react dengan chlorine. Okay, ataupun oxygen react dengan oxygen jadi O2. Ini jadi O2. Ini jadi Cl2. Okay, jadi contoh-contoh covalent. Jadi, boleh jadi single, boleh jadi double. So, saya akan tunjuklah macam mana single, macam mana double dan triple. Triple pun saya tunjuk juga. Okay, jadi kita terus pergi. Okay, kalau tadi Lewis structure untuk ionic, ini Lewis structure untuk covalent lain sikit je. Okay, jadi awak kena faham macam mana nak guna Lewis structure untuk demonstrate formation of ionic bond dan macam mana nak guna Lewis structure untuk formation of covalent bond atau covalent compound. So, firstly kita tengok single bond. So, saya pergi untuk F2. So, kalau F2 obviously F dengan F. So, setiap fluorine ada 7 valence elektron. Jadi, saya lukis dah siap-siap kat sini. Okay, ingat tak saya cakap tadi, covalent tidak boleh guna arrow. Okay, tak boleh. Jadi, tak payah letak arrow pun. Jadi, kita ada F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alamak, salah. Tak apalah. Sekarang, satu elektron ini akan di-share dengan satu elektron yang ni. Okay, jadi sekarang ni maksudnya elektron ini adalah yang di-share dengan F. Okay, jadi ini adalah awak dah tunjuk covalent bond. Mana covalent bond? Ini covalent bond. Sebab covalent bond terhasil bila dua atom kongsi elektron. Okay, kalau tak nak guna macam ni, kita juga boleh guna. Okay, or kita juga boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni yang di-share ni kita guna dash. Okay, jadi ini adalah covalent bond. Okay, manakala ini semua elektron ini, elektron yang ni juga, okay, yang ni semua elektron yang tak jadi bond ni semua kita panggil lone pair. Okay, ini pun kita panggil lone pair. Pasangan yang lonely, yang alone. Sebab apa? Sebab tak di-share. Okay? So, hopefully boleh faham lah. This is covalent bond. Ini, okay, mana-mana elektron yang tak jadi bond tu, kita panggil lone pair. Okay? Next. Okay, sekarang kita tengok double bond pula. Okay, sikit je lagi nak habis dah. Okay, double bond dan triple bond. Okay, double bond saya nak tunjuk untuk CO2. Okay, so first awak kena lukis dulu elemen yang ada. So, C dan 2O. C akan duduk kat tengah kan? Untuk CO2. Jadi, saya ada O tambah C tambah O. Jadi, apa? Okay, oksigen ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon ada 4. Okay, tak apa. Valence elektron ni nanti awak akan ingat. Okay, hopefully. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay. Jadi untuk O dengan C. Okay, tengok ni. O ada 1, ada 2. Valence elektron yang sebiji kan? Yang 1. Jadi ini akan kongsi dengan ini dan ini. So akan dapat O. Okay. Bila yang ini kongsi dengan yang ni, 1 bond. Bila yang ni kongsi dengan yang ni, 1 lagi bond. Boleh? Dengan karbon. Okay, so saya tukar warna dia kejap supaya awak nampak. Okay. How about the next one? Okay, ni ada 2 juga. So ini kongsi dengan ni, 1 bond. Yang ni kongsi dengan ni dapat 1 lagi bond. Oh. So mana yang tak di-share? Ada 2 pasangan. 1, 2, 1, 2. Okay, kerana ini yang tak di-share. Jadi ini pun sama. Ada ini dan ini yang tidak share dengan karbon. So dia akan stay. Okay, boleh ke nampak? Okay, next. Untuk triple bond. Okay, N2. Jadi N tambah dengan N. N ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dapat. So, okay, untuk yang ni, sama juga, kita akan tengok mana elektron yang boleh di-share antara 2 ni. Okay, so, tengok ni. Ini akan share dengan ni. So, saya lukis N. Okay, bila ini share dengan ni, 1 bond. Yang ni share dengan ni, 1 lagi bond. Yang ini share dengan yang ni, 1 lagi bond. Okay, jadi awak ada. Okay, yang saya petakkan ni, yang tidak di-share kan? Jadi kita akan salin balik. Ya Allah. Okay, kejap. Jadi kita akan salin balik dekat situ. Jadi awak akan dapat triple bond. Ini akan dapat double bond. So ini covalent bond double. Okay, double bond. Okay, ini adalah triple. Ya Allah, okay, bond. Okay, triple bond. Okay, so hopefully boleh faham. Jadi sekarang kita dah go through, okay, this is the learning outcome. Saya dah go through A, saya dah go through B. Dan saya dah go through C1 dan C2. So itu sahaja untuk video ini. Kalau ada yang tak faham, tolong datang tanya saya untuk lebih faham. Okay, saya tak akan ulang dah benda ni dalam kelas. Jadi tolong upload jawapan awak. Mana yang saya suruh tadi, ada 2 exercise yang awak kena upload. Okay, so that's all for this video. Thank you very much for listening.